Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kasih sayangnya kita dapat bersama lagi dalam Bicara Wanita Fiqh Muslimah, anjuran kendalian Lubna TV untuk siri yang ke-16. Alhamdulillah, pada perbincangan yang telah lalu, siri yang ke-15, kita telah sama-sama meneliti perkara yang berkaitan dengan istihadah, ciri-ciri ataupun sifat-sifat yang ada kaitan dengan pengertian istihadah, yang mana antara perkara ataupun perbincangan kita yang lalu, kita telah membincangkan sedikit secara sepintas lalu berkenaan dengan pengertian ataupun definisi istihadah yang suka saya ulang sedikit berkenaan dengan definisi ini, yang mana sebagaimana dari segi bahasa istihadah sama maksudnya dengan haid, iaitu yang bererti sailan, darah yang mengalir, darah yang sentiasa mengalir, bukan darah yang keluar beku ataupun tidak mengalir, tidak bertambah. Dan dari segi syarak, darah penyakit yang keluar dari hujung urat yang berada di bawah rahim selepas tempoh sebanyak-banyak haid dan selepas tempoh sebanyak-banyak nifas, sama ada keluarnya istihadah itu mengiringi bekas ataupun kesan darah haid dan tidak mengiringi darah haid. Jadi pengertian yang kita dah bincang dalam siri yang ke-15 dulu berkenaan dengan istihadah ni, dia berbeza dengan haid kerana tempoh masa yang keluar darah tersebut ialah selepas masa yang paling lama ataupun maksima haid, iaitu darah ini keluar melebihi 16 hari daripada tempoh haid, ataupun melebihi sebanyak-banyak tempoh nifas, iaitu melebihi 60 hari. Dan dua tempoh ini adalah tempoh yang telah kita maklum, yang telah kita belajar sebelum daripada ni. Jadi berkenaan dengan kawasan ataupun punca keluarnya darah ini juga disebut oleh ulama'-ulama', dia keluar daripada hujung urat yang berada di bawah rahim. Hujung urat yang berada di bawah rahim, maknanya bukan keluar daripada rahim. Kerana haid sebagaimana yang kita maklum, darah yang keluar daripada rahim, keluar daripada mulut rahim, dan darah ini adalah darah yang terhasil daripada pengumpulan darah yang bersedia untuk menerima kehamilan. Apabila tidak berlaku kehamilan, ia keluar sebagai darah haid. Manakala untuk nifas pula ialah darah yang keluar selepas bersalin, dan darah yang keluar melebihi tempoh 60 hari daripada tempoh nifas, ia dikira darah istihadah. Maknanya mungkin hari yang ke-61 darah masih ada, hari 65 darah masih ada. Jadi perhitungan ini berdasarkan jumlah hari dan jumlah tempoh yang paling lama. Dan di sini sebagaimana yang kita bincang, dari segi perbezaan darah haid ini dengan darah istihadah juga ialah sifat, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Abu Hubais yang telah mengalami istihadah, apabila dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarnya dari segi fizikal darah itu. Sekiranya darah haid ia berwarna hitam dan biasa dikenali wanita. Apabila ia bersifat demikian, janganlah kamu menunaikan solat.
sekiranya ia tidak bersifat demikian, maka berwuduklah dan bersolatlah. Sesungguhnya ia adalah darah penyakit. Ini dari segi sifat darah. Jadi kategori ataupun kita nak kenal, nak membezakan antara istihadah dengan haid juga berdasarkan hadis ini dilihat dari segi sifat darah. Sebagaimana yang kita dah bincang dalam siri-siri yang lalu, beberapa sifat yang ada pada darah, sama ada sifat tersebut sifat yang kuat ataupun sifat yang lemah. Contohnya, darah haid yang paling kuat dari segi warnanya ialah yang berwarna hitam. Dan dari segi baunya, bau yang busuk. Dan dari segi rasanya, ketika keluar darah tersebut terasa hangat ataupun diiringi dengan rasa yang tidak selesa. Ini antara perkara yang membezakan ataupun sifat-sifat yang ada pada darah haid yang membezakan haid dengan nifas. Dan antara perkara yang juga disimpulkan dan dibawa oleh pengarang kitab ini ialah berkenaan dengan ciri-ciri istihadah. Iaitu ciri-ciri istihadah ada 5 yang dibawa di sini. Yang pertama, keluar darah sebelum umur 9 tahun. Jadi darah yang keluar daripada seorang kanak-kanak perempuan yang belum mencapai umur 9 tahun Qamariah. Sebagaimana yang kita bincang dulu, 9 tahun Qamariah ni dia tak sama dengan 9 tahun Syamsiah. 9 tahun Syamsiah tempohnya lebih lama. Kalau 9 tahun Qamariah ni mungkin mengikut bilangan tahun pada Syamsiah atau pada tahun kata Masihi ialah 8 tahun ataupun lebih-lebih bulan macam tu je. Ini perhitungan kita dah bincang dan mungkin sahabat-sahabat pendengar boleh rujuk pada siri-siri yang awal dulu yang kita bincang berkenaan dengan had paling awal ataupun tempoh paling awal seseorang itu didatangi haid. Kemudian yang kedua, keluar darah melebihi had maksima haid. Sebagaimana yang disebut dah tadi, darah yang keluar melebihi tempoh 15 hari. Jadi hari yang ke-16, hari yang ke-17 dan seterusnya itu bukan dikira sebagai darah haid, tetapi ia adalah istihadah kerana ia menepati ciri-ciri darah istihadah. Kemudian yang ketiga, keluar darah kurang daripada had minima haid. Yang ni yang kita juga bincang dulu, macam mana yang kita bincang aqallul haid. Yang haid ataupun tempoh haid yang paling pendek iaitu 24 jam, sehari semalam. Bila 24 jam, ianya dikira sebagai darah haid. Tetapi kiranya darah yang keluar tadi tidak mencapai, tidak cukup 24 jam, hanya 10 jam ataupun hanya 6 jam, maka tempoh yang ditinggalkan solat pada tempoh menunggu tersebut dikira tempoh dia didatangi istihadah. Maka macam mana? Dia kena qada sembahyang yang ditinggalkan yang tidak cukup. Had minima haid tu yang paling pendek ialah 24 jam. Sebagaimana yang kita dah bincang dulu, yang mungkin sahabat-sahabat pendengar boleh rujuk pada siri-siri yang terdahulu. Kemudian yang keempat, keluar darah melebihi had maksima nifas. Ini juga disebut sebagai ciri istihadah. Kalau tempoh maksima yang paling lama untuk istihadah, untuk nifas ialah 60 hari, maka melebihi 60 hari dikira sebagai istihadah. Ini perbincangan para ulama juga, kita dah bincang dulu berkenaan dengan tempoh, macam mana nak membezakan antara tempoh haid dan tempoh nifas. Sebagian ulama mengatakan kena cukup 15 hari. Maknanya berhenti pada 60, hari yang ke-60 haid tu, kemudian 15 hari selepas tu ada darah balik, tu baru dikira sebagai darah haid untuk kali pertama selepas wanita ini bersalin. Kemudian yang kelima, keluar darah sebanyak 2 kali yang diselangi oleh masa suci yang kurang daripada 15 hari. Tempoh ataupun antara 2 keluar darah haid yang pertama 1 hari bulan hingga 5 hari bulan contoh. Kemudian suci 10 hari kemudian, hari yang ke-15 tengok ada darah pula. Maknanya darah pada 15 hari bulan itu bukanlah darah haid lagi. Dia dikira sebagai darah istihadah. Kenapa? Kerana tempoh suci
untuk darah yang keluar pada peringkat yang kedua ataupun kali yang kedua selepas haid itu, tempoh itu tidak mencukupi masa suci yang paling pendek, iaitu 15 hari. Dia baru 10 hari darah yang keluar pada 15 hari bulan itu, ataupun yang keluar pada 20 hari bulan. Dia suci tadi 5 hari bulan, tiba-tiba 20 hari bulan dia ada darah. Maknanya kalau tempoh kalau 5 hari bulan suci, kalau 20 tu dikira dah darah haid. Sebab cukup 15 hari. Tapi kalau didatangi darah pada 10 ataupun pada 15 hari bulan, maka ia dikira darah istihadah. Kenapa? Kerana baru 5 hari ataupun baru 10 hari dia suci. Dan kan sepatutnya dia kena tunggu 15 hari. Jadi macam mana darah tersebut sebagai darah istihadah, dan cara-caranya insya-Allah kita akan bincang dalam perbincangan kita, insya-Allah. Kemudian perbincangan ataupun pendetailan tentang darah yang keluar daripada remaja ataupun kanak-kanak di bawah umur 9 tahun, ianya mempunyai dua kemungkinan. Para ulama meletakkannya dua kemungkinan ataupun disebut sebagai dua ihtimal. Yang pertama, ia adalah darah rosak. Darah rosak ni macam mana? Iaitu darah yang keluar mungkin kerana berlaku kecederaan dalam. Mungkin berlaku perkara-perkara yang melibatkan rahimnya. Mungkin jatuh ataupun pemakanan ataupun apa-apa saja yang menyebabkan keluar darah daripada rahim ataupun daripada farasnya. Yang kedua, ia adalah darah istihadah. Jadi kalau sini ada dua ihtimal, dua kemungkinan yang diletakkan oleh para ulama. Antaranya Syekh Bujairimi rahimahullah menyatakan darah yang keluar daripada kanak-kanak perempuan yang kecil atau perempuan yang menopause adalah merupakan darah rosak. Ini bagi pendapat Syekh Bujairimi. Dan mengikut pendapat sesetengah ulama termasuk Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah, darah yang keluar daripada kanak-kanak perempuan yang kecil dan wanita yang menopause adalah darah istihadah. Di sini dua pendapat yang mana bagi pertelikahan ataupun perselisihan ini, ulama tetap menyatakan darah itu bukan darah haid. Jadi kanak-kanak tersebut tidak dikira baligh, tidak dikira sudah mencapai umur dengan keluarnya darah tersebut. Kenapa? Kerana umurnya belum cukup 9 tahun komariah. Begitu juga disebut di dalam kitab ala mazahibil arba'ah, al-fiqhu ala mazahibil arba'ah, karangan Abdul Rahman bin Muhammad Iwad, bahawa darah yang keluar daripada wanita sebelum umur haid ataupun wanita yang menopause atau kurang dari tempoh sekurang-kurangnya haid telah ditetapkan sebagai istihadah. Darah ni dikira sebagai darah istihadah. Hukumnya adalah darah ni darah yang najis, darah yang kotor, yang kena dibersihkan, yang kena dipersiapkan dengan cara-caranya yang tertentu sebelum wanita tersebut menunaikan sembahyang. Dan mengikut Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahawa darah yang keluar daripada wanita sebelum genap usianya 9 tahun ialah darah fasid, darah fasid, ataupun darah rosak, yang tidak boleh dikatakan darah istihadah kerana istihadah datang menyusuli selepas haid. Walaupun begitu, kebanyakan ulama menganggap darah ini sebagai istihadah juga. Jadi ini perbincangan para ulama lah. Walau macam mana pun darah tersebut secara putus secara ijma'nya, semua ulama menyatakan darah itu adalah bukan darah haid. Seterusnya perbincangan berkenaan dengan yang kedua, iaitu darah yang keluar melebihi tempoh had maksima bagi haid, aksarul haid, iaitu 15 hari 15 malam. Ini perbincangan ataupun yang kita dah biasa maklum untuk kita ataupun kita biasa mengalami di kalangan anak-anak, di kalangan sahabat-sahabat kawan-kawan kita yang melebihi waktu haidnya lebih daripada 15 hari 15 malam. Kemudian yang ketiga, huraian berkenaan juga kurang darah yang keluar tadi kurang daripada
masa minima haid iaitu 24 jam. Ini juga kita dah bincang dan ada perinciannya untuk istihadah ni dalam bab yang akan datang. Kemudian begitu juga darah yang keluar melebihi had maksima untuk sebanyak-banyak hari nifas, iaitu 60 hari 60 malam. Dan juga yang tadi, yang kelima, ciri-ciri ni istihadah, darah yang keluar sebanyak 2 kali diselangi dengan masa suci yang kurang daripada 15 hari. Jadi ni perbincangan yang dibawa oleh Tok Guru, pengarang kitab kita ni, dengan huraian ataupun dengan masalah-masalah yang dibawa di sini, yang mungkin saya tak boleh nak cerita secara sepenuhnya berdasarkan apa yang dicatatkan. Cuma saya boleh cerita secara umum, dan sebagaimana yang telah kita maklum tadi, istihadah ni adalah darah yang keluar dalam keadaan ianya bukan sebagai darah haid, dan orang yang mengalami istihadah wajib menunaikan solat. Orang yang mengalami istihadah perlu melaksanakan ataupun dibolehkan semua perkara yang diharamkan ketika seorang wanita itu didatangi haid ataupun berhadas besar. Jadi di sini ulama menyatakan berkenaan dengan hukum istihadah berdalilkan hadis riwayat Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah qalat ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaish ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu wala athuru wa afada'u as-salah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la innama dhalika 'irkun wa laysa bihaidin fa idza aqbalat haidatuki fada'i fatruki as-salah wa idza adbarat faghsili 'anki ad-dam thumma salli qala abi thumma tawadda'i likulli salatin hatta yaji'a dhalika al-waqt. Sahih Bukhari juzuk pertama muka surat 91. Daripada Fatimah binti Hubais telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, aku adalah seorang perempuan yang istihadah dan oleh kerana itu aku tidak suci. Adakah aku perlu meninggalkan solat? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu meninggalkan solat. Hanya istihadah itu adalah sejenis darah penyakit dan bukannya darah haid. Apabila haid datang, maka engkau tinggalkanlah solat, dan apabila ia putus, yakni terhenti haid tersebut, maka bersihkanlah dirimu daripada darah tersebut dengan mandi dan hendaklah engkau menunaikan solat. Jadi dari segi hadis ni ataupun cara yang ditunjukkan, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya oleh Fatimah binti Abi Hubaish ni bersama dalam suasana ataupun ketika bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengajarkan cara macam mana untuk membersihkan diri daripada istihadah. Kerana istihadah ini bukanlah darah ataupun suasana ataupun keadaan yang mengharamkan seseorang wanita itu melaksanakan solat sebagaimana diharamkan wanita dalam keadaan haid menunaikan solat. Begitu juga perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan lain lah, ibadah-ibadah yang lain, umpamanya memegang mushaf, membaca Quran, memasuki masjid, bersetubuh dengan suami, menunaikan ibadah sebagaimana orang lain ataupun dalam keadaan berada di masjid, bertawaf dan seumpamanya. Tidak ada larangan untuk wanita yang dalam istihadah untuk melakukan ibadah-ibadah ini, kecuali ataupun dalam keadaan dia menjaga cara ataupun sebagaimana yang disebut di dalam kitab ni juga, cara yang diajar oleh para ulama dan cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ia hendaklah melakukan 4 perkara sebelum menunaikan fardu solat. Yang pertama, dia kena basuh
kawasan ataupun farajnya yang ada lebihan-lebihan ataupun yang ada darah istihadah tadi, kerana semua darah adalah najis. Yang kedua, dia kena menyumbat ataupun memastikan darah yang keluar itu tidak mengalir ataupun tidak menitis keluar. Dipastikan. Kalau kita learn ni tak ada masalah lah, pakai panty liner ke, pakai pad yang boleh menghalang daripada darah tu keluar. Mungkin zaman dulu cara dia lain, sekarang ni tak ada masalah. Kemudian yang ketiga, wajib membalut farajnya dengan kain dalam ataupun pad ataupun seumpamanya, dan balutan itu tidak mengganggu dia sehingga dia rasa sakit, disebabkan darah yang banyak keluar. Maknanya kalau darah yang banyak, dia kena pastikan dipakai tu dalam keadaan menghalang darah tu menitis ataupun mengalir keluar daripada kawasan faraj dia. Dan yang keempat, bersuci dengan berwuduk atau bertayamum. Jadi untuk mereka yang dalam keadaan istihadah ni, selepas dia selesai membersihkan darah dan memastikan darah tersebut tidak menitis ataupun keluar daripada kawasannya, kena pada pakaian yang lain, maka barulah dia boleh berwuduk. Dan berwuduk sebagaimana yang saya pernah sebut dulu mungkin sepintas lalu, dengan caranya, dengan keadaan ataupun niatnya yang sedikit berbeza daripada mereka yang berwuduk dalam keadaan tidak mengalami istihadah. Kesemua empat perkara tadi wajib dilakukan setiap kali hendak menunaikan solat fardu dan sesudah masuk waktu solat. Ini syaratnya juga. Kena bersih, pastikan tidak mengalir, kemudian dia berwuduk bila? Selepas masuknya waktu. Contohnya kalau sekarang pukul 1 Zuhur. Jadi kalau dia dah siap-siap pukul 12.45 tu dah aci, tak boleh. Dia kena tunggu waktu masuk, dia bersih-bersih. Sebab apa? Dia kena bersegera untuk menunaikan solat selepas dibersihkan. Jadi tak boleh basuh-basuh ataupun pakai pad siap-siap tunggu pula. Sebab dikira dia ni dalam keadaan yang sentiasa berhadas. Sebab darah yang keluar tu dikira darah yang keluar daripada faraj ataupun kubul dia, kemaluan itu adalah darah yang menjadikan batal air sembahyangnya. Kau kira biasa. Tetapi dalam keadaan darah yang sentiasa keluar, tak boleh nak tahan, maka sebab itulah syarat-syarat ini diputuskan oleh para ulama. Dia kena ambil sembahyang sesudah masuknya waktu sembahyang yang dia nak tunaikan. Kemudian perkara tersebut hendak dilakukan dengan tertib dan segera setelah selesai bersuci supaya dapat bersegera menunaikan solat. Jika tidak segera bersolat, maka ia dikira batal dan wajib mengulangi empat perkara tersebut kesemuanya, kecuali jika disebabkan oleh maslahah solat. Jadi ni dia akan bincang dalam bab ataupun huraiannya dalam maslahah berkenaan dengan masalah-masalah menutup aurat dan seumpamanya. Mungkin baru nak cari kain ataupun kain dia cari, ni kita ada perbincangan nanti. Kemudian sesudah menyempurnakan empat perkara tadi, barulah mustahadah ataupun wanita yang mengalami istihadah itu boleh mengerjakan solat dengan satu wuduk untuk satu waktu sahaja, satu solat fardu sahaja, dan beberapa solat sunat yang dikehendakinya. Jadi tak boleh untuk satu wuduk dikira untuk dua sekali semayang. Sebab apa? Sebab wajib bagi dia melaksanakan empat perkara tadi. Nak mayang isyak pula, tadi dia ambil untuk mayang maghrib, dia pun kira untuk isyak lalu tak boleh. Kira dah terbatal wuduk pada waktu maghrib tadi, untuk isyak dia kena ambil balik. Mungkin ada orang tanya, kalau istihadah jenis sikit-sikit je, bila dia kencing ataupun dia memasukkan jari dia dalam faraj baru ada kesan darah, macam mana? Yang ni pun termasuk dalam hukum ni. Sebab dia tak tahu, mungkin pada masa lain darah tu tak keluar, tapi antara maghrib dengan isyak tadi keluar. Jadi dia kena pastikan masuk tandas, basuh, dan pastikan empat perkara ataupun empat langkah yang telah disebutkan tadi tu dia buat secara untuk waktu isyak pula.
Jadi setiap waktu solat dia kena menjalankan ataupun melaksanakan keempat-empat tertib ataupun step tadi. Oleh itu bagi wanita yang istihadah, apabila hendak mengerjakan setiap solat, dia mesti menukar balutannya walaupun belum berubah dan darah tidak menitis keluar. Ni yang saya sebut tadi lah. Maknanya untuk dia ni walaupun dia tak ada darah pun, cuma mungkin ada sikit-sikit ataupun masa kencing, tapi dia kena siap 4 perkara ni untuk setiap kali dia solat. Ni perbincangan yang insya-Allah mana-mana sahabat kita ataupun adik-beradik kita ataupun anak-anak kita yang mengalami istihadah, kita kena cerita. Kalau para suami dia tahu isteri dia ataupun anak-anak dia istihadah, dia kena panggil, dia kena beritahu 4 step ni. Dan setiap kali waktu solat, dia mesti melaksanakannya. Kalau anak dia, isteri dia tak tahu, dia tak beritahu, maka dosa turut tertanggung kepada si suami. Sembahyang tidak sah. Jadi bayangkan dosa tu bertali temali, kata bersambung menyambung. Bermula dengan tak tahu ataupun rasa macam benda tu benda yang remeh. Sedangkan ia melibatkan solat, sebagaimana yang kita maklumlah solat merupakan ra'sul ibadah, kepala kepada segala ibadah. Sekiranya sembahyang kita ditolak, na'udzubillah min zalik, di mahsyar nanti, maka segala amalan lain tidak diterima Allah. Kalau sembahyang tak diterima, sembahyang tak jadi, sembahyang ni tidak sah, maka segala amalan lain tidak diterima, na'udzubillah. Bayangkan masa tu kita sangat mengharapkan pahala daripada ibadah, daripada amalan yang kita buat di sepanjang hidup kita atas dunia. Tidak ada dah masa nak kembali, nak buat balik, nak baiki, tidak. Bila masanya? Sekarang. Mudah-mudahan perbincangan kita dalam siri yang ke-16 ini sama-sama kita ambil sebagai peringatan untuk diri kita dan juga untuk orang-orang yang di bawah bimbingan kita, orang di bawah tanggungjawab kita, orang yang kita kena tanggung dari segi ilmu dia, dari segi amalan dia, dari segi ibadah dia, berdasarkan perkara yang telah dituntut, yang telah diajar oleh para ulama. Rasanya setakat itu dulu untuk siri yang ke-16, sehingga kita berjumpa lagi dalam siri-siri yang akan datang. Saya memohon maaf di atas mungkin segala kelemahan, kata-kata yang tidak sewajarnya dipertuturkan. Moga-moga apa yang kita jalankan, apa yang kita laksanakan, apa yang sama-sama kita atur dan kita rancang ni mendapat bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita diampunkan olehnya, dengan kita memohon keampunan dan kita berharap kepada petunjuk dan hidayahnya. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka